gap pada contact point dah terbuka. Cuma gap ni adalah besar. Gap besar. Okay, Assalamualaikum YouTube. Selamat kembali ke channel TRK Studio. Okay, hari ni saya nak adjust saya nak adjust dia punya contact point. So alang-alang saya adjust, saya sharing lah. Ini bukanlah tutorial macam saya cakap sebelum ni. Just saya sharing apa yang saya buat, kerja-kerja yang saya buat lah atas kenderaan-kenderaan dalam video-video saya lah. Ini kenderaan kancing dalam kosong, so ini menggunakan contact point. Jadi sebelum kita adjust contact point ni, mari kita tengok dulu apakah simptom-simptom yang memerlukan kita adjust contact point ni. Yang pertama yang selalu orang kena adalah dia susah start. Maknanya kita crank enjin lebih pada biasa yang masa kita ambil baru dia boleh hidup. Itu pun kadang-kadang hidup semput sikit ke apa kan. Yang kedua, bila jalan starting tu macam semput-semput sikit. Kita dah tukar air filter, kita dah tukar fuel filter, tapi masih ada lagi simptom tu. Tu antara tanda-tandanya lah. Dia tak boleh kalau semput je contact point. Tak boleh macam tu. Kita kena check semua. Kita kena check plug, check filter dia, check fuel filter. Semua kita kena check lah. Sebab ini kita panggil kerosakan mekanikal. Jadi kita tak boleh tembak je. Lepas tu kereta kurang pick up kan. Kereta kurang pick up. Sebab contact point ni adalah dia menyebabkan berlakunya api. Pengalihan api daripada dalam coil tu, primary ke secondary, litar dalam coil tu, dan ia ignite satu api yang kuat daripada contact point ni tadi. Jadi kalau contact point kita salah adjust, jadi dia akan efek lah pada pengeluaran api kita tu. Mungkin tak kuat, mungkin lambat sikit, ataupun mungkin tak stabil. Okey, jom kita buka. Contact point dia ada dalam kita punya komponen distributor. Okey, kita buka distributor. Ini senangnya pakai klip dia. Ini pakai klip. Ini distributor cap. Kita dah buka tadi. So ini kita punya dalaman distributor. So ini kita punya rotor. So kita perlu buka kita punya rotor ni untuk kita nampak komponen dalam dia. Saya buka jap Okey. Tarik je. Ini rotor kita dah buka. So dia ada satu plate sini, ada cover. So kita buka plate tu. Jap. Okey, Allah jatuh pula. Okey, kita dah buka plate tu. Okey, kau boleh nampak. Itulah dia komponen contact point. Kalau kita pakai contact point ni, macam mana kita tak tahu distributor kita pakai contact point? Kita akan nampak satu lagi komponen ataupun kembar dia, dipanggil condenser. Mana lah condenser tu? Ni. Ni condenser. Dia kembar dia, condenser ni. Okey, nanti saya cerita condenser ni untuk apa. Siapa yang pakai motor-motor lama dulu dia tahulah. Okey, ini contact point. So cara nak adjust contact point ni mudah je. Saya terang sikit kat sini sebelum saya buat. Pada distributor shaft ni, kalau korang tengok betul-betul, dia terdapat ada 3 benjolan untuk kancil lah. 3 benjolan ini mewakili 3 piston pada enjin kancil. Kalau kereta tu 4 piston, dia ada 4 benjol kat sini. Tujuan benjol tadi ataupun cam tadi untuk menolak contact point dekat sini. Sekejap saya guna screwdriver nak tunjuk. Okey. Tujuan ada bonjol 3 tadi adalah untuk menolak contact point tadi ketika lejang kuasa. Ketika lejang kuasa untuk ignite api pada kita punya komponen ni, coil. So di sinilah bermulanya kita punya api jadi. Jadi kita akan adjust cara dia. Kita akan pusing kita punya enjin. So kalau macam kancil kita pusing di sebelah sini. Di sebelah enjin kita tengok kancil pusing ikut arah jam. Pusing arah jam. Jadi kalau kita duduk kat sini, dia jadi terbalik. Dia pusing ikut lawan jam. So kita pusing ikut lawan jam. Sampai salah satu bonggol tu kena dia punya ni kaki ni, nampak? Nampak yang hitam saya tunjuk tu. Kena kat dia punya kaki contact point ni dan membuka gap dekat kita punya sini antara penghujung dua pertemuan contact point tadi. Jadi dia akan kena cam yang paling tinggi tu dekat shaft tu, dia akan tolak kat sini.
kemudian dia akan terbuka sini. Okey. Kita setting pada kedudukan yang paling tinggi lah orang cakap. Paling tinggi. Okey. So saya nak bagi tahu pun tak boleh. So korang kena tengok sendirilah. Masa korang pusing enjin nanti, korang tengok kedudukan cam lobe tu pada kedudukan paling tinggi. Mana dia paling tinggi, dia tolak contact point ni. Okey, stop. Okey kemudian baru kita buat pelarasan lah ataupun adjustment. Okey, sekarang kita nak pusing. Okey, jadi untuk pusing enjin saya gunakan jack. Saya jack. Jadi tayar sebelah dah terangkat. Kemudian masuk gear 5. Masuk gear 5. Kalau kereta auto, jangan pula korang jack macam ni, korang jack sebelah korang pusing. Dia takkan pusing lah. Kalau kereta auto, korang kena pusing enjin sebelah sini, iaitu menggunakan spana untuk pusingkan dia punya crankshaft. Saya akan pusing sampai cam paling tinggi. Okey. Rasanya tu paling tinggi tu. Sekejap. Okey, tengok ini kedudukan cam lobe dia paling tinggi. So dia dah tolak echo ataupun kaki contact point. Dia punya lever kat sini. Kemudian tengok gap pada contact point dah terbuka. Cuma gap ni adalah besar. Gap besar. Dia gap yang okey adalah di antara 0.05 mm hingga 0.15 mm. So kecil ya. Jadi 0.05, 0.15. Kita buat 0.10 Kita buat 0.10. Saya menggunakan alat filler gauge ataupun dalam bahasa Melayu dia tolok perasa. Jadi tadi bacaan dia saya bagi tahu antara 0.05 mm hingga 0.15 mm. Jadi saya ambil tengah-tengah 0.10. So ini 0.10 punya nipis. So ni nipis dia. Jadi tadi korang nak tengok gap yang ada pada contact point tu besar. Jadi kemungkinan dia kacau sikit kita punya sistem pengapian ataupun sistem ignite voltage pada sistem penyalaan kita. Sekarang saya akan gunakan filler gauge untuk mengukur. Seterusnya saya adjust dia punya gap pada contact point. Okey, dia ada dua skru kat sini ya, yang kita perlu longgarkan. Satu kat bawah ni. Allah, nampak tak nampak? Satu kat bawah ni, satu lagi dekat sini. Kita longgarkan, kemudian kita adjust dia punya contact point tu kat sini. Kita twist sikit, adjust dia punya jarak tu lah, kelegaan ni. Jadi bagi saya longgarkan dulu. So sorry mungkin akan menghalang sikit kita punya kamera. Okey. Okey, dah longgarkan. Satu. Tu kita longgarkan yang kedua. Okey. Jangan longgar sangat. Longgar sikit je. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat? Kita twist kat sini. Kita nampak tu, saya masukkan screwdriver situ. Jadi kita tarik, nampak? Cuba tarik kita punya contact point situ. Kemudian kita masukkan kita punya filler gauge dalam ni. Dah masuk filler gauge dalam ni. Kalau dah rasa okey untuk 0.10 mm tu ni, kita ikat balik dua-dua skru dekat sini ya. Okey, ni saya terpaksa letak kamera jauh. Sebab saya nak gunakan dua tangan So tak apa, korang tengok dulu, nanti saya akan explain balik. Masukkan. Okay, kita dah longgar tadi kan. Kita masukkan filler gauge di antara dua gap tadi. Untuk 10 untuk 10 kita rasa-rasa. Maknanya pada filler gauge tu nanti kita rasa dia gigit sikit filler gauge tu. Ada konsert free sini ya.
Okey, kalau dah rasa puas hati, kita kunci balik. Kita tengok kedudukan gap yang saya adjust pada contact point tadi. Okey, nampak gap kat sini. Ni lebih kurang lah ni. Lebih kurang 0.10. Dia kalau pertemuan antara dua contact point ni, dia punya contact point ni, pertemuan ni ada terdapat lubang ataupun dia punya bentuk tak cantik kat sini, korang boleh ambil kertas pasir, korang gosok sikit bagi rata, sikit lah, jangan terlalu banyak. Okey, ni lebih kurang lah saya punya adjustment. So adjustment yang ni lebih kurang. So jangan pasang semua. Kita dah adjust ni, kita nak cuba dulu. Kita hanya pasang dia punya rotor, kemudian dengan dia punya distributor cap, dan kita try start. Yang cover semua tak payah pasang lagi lah. Okey, ni kita pasang kita punya rotor, ikut dia punya marking balik. Okey, kemudian kita pasang kita punya distributor cap. Sekejap saya nak guna tangan. Okey, start kita free gear dulu. Kita free gear dulu. Dan kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sepatutnya kita kena bawa kereta ni, kita kena test kereta ni smooth ataupun tidak. Tapi bagi saya lah, mengikut pengalaman saya, bila dah setting contact point ni, kita nak tahu dia ada semput tak semput, kita just rem Kita rem tinggi sikit, rendah tinggi sikit, tengok ada sangkut tak sangkut. Situ kita tahu dah dia punya contact point okey ataupun tidak. Okey, kemudian kalau dah okey, kita dah rasa kita puas hati, kita boleh matikan enjin. Kita buka balik kita punya distributor cap, buka rotor, kita pasang balik kita punya ni. Cover ni cover contact point ni. Dah ketat, kita letak balik kita punya ni. Okey. Letak kita punya rotor. Kemudian distributor cap. Semoga berjumpa di lain video. Saya harapkan video ini mendapat manfaat atas perkongsian bersama-sama atas hobi saya ni. Terima kasih kepada menonton. Yang menonton, yang mana masih lagi belum subscribe, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen tanda anda hadir pada channel ni. Okey, terima kasih atas sokongan. Assalamualaikum.